Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 862 dan antara paparan utama. Macam mana plastik boleh jadi sampah bersih? Inilah akibatnya rampas kerajaan secara kotor. Kini kartel kementerian dan agensi kerajaan pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istilah sampah bersih yang baru-baru ini disebut oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, membuat ramai netizen senyum sumbing. Ramai yang tidak tahu bahawa wujud sampah bersih. Selama ini kita diberitahu sampah sifatnya tidak bersih. Kerana itu ia digelar sampah. Kalian juga akan membuangnya. Namun ia mungkin kembali ke rumah kalian dalam bentuk lain setelah diproses atau dikitar semula bergantung kepada kategori bahan tersebut. Tetapi istilah sampah bersih, pernahkah kalian mendengarnya? Carian Jom Channel di internet gagal menemukan sampah bersih. Yang ada hanya bagaimana hendak membersihkan sampah. Kesimpulannya, tiada sampah bersih. Ingat lagi tak? Ketika Yeo Bee Yin memegang jawatan sebagai Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, beliau menggelarkan pengimport bahan sisa plastik yang dilarang sebagai pengkhianat negara. Setiap kontena perlu ada penerimanya di sini yang memainkan peranan. Jika tidak, ia tidak akan dapat dieksport ke sini. Dan ia sebabnya saya katakan mereka ini adalah pengkhianat negara, kata Bee Yin pada Mei 2019. Antara negara-negara pengeksport sampah ke Malaysia yang dilihat pada kontena yang mengandungi sisa plastik tercemar di Pelabuhan Westport ketika itu termasuk Sepanyol, Australia, Amerika Syarikat, Kanada, Arab Saudi, Jepun, China dan Bangladesh. Ya tuan-tuan, China dan Bangladesh pun membuang sampah mereka di negara kita. Bee Yin berusaha menghantar semua bahan plastik tersebut kira-kira 3,000 tan metrik kembali ke negara asal selepas pemeriksaan rapi. Itulah yang sewajarnya dilakukan oleh menteri yang bijak dan kompeten dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Kini kita sudah ada kementerian yang khusus untuk menjaga alam sekitar. Tiba-tiba rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenyataan Tuan Ibrahim bahawa 2 buah kontena yang tiba di Pelabuhan Klang pada 27 Mac lalu dari Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik jenis polietilena yang bersih. Polietilena merupakan satu bahan termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dengan banyaknya di dalam produk pembungkusan makanan seperti botol minuman. Menurut laman web berkaitan alam sekitar EcoWatch, plastik iaitu polyethylene terephthalate PET atau PETE dan HD polyethylene HDPE bukan hanya buruk untuk alam sekitar tetapi berpotensi menjadi toksik bagi manusia. Demikian yang berlaku apabila kluster pengkhianat dan kluster katak dilantik menjadi menteri, timbalan menteri dan duta-duta khas bertaraf menteri yang entah apa yang mereka lakukan sejak setahun yang lalu. Ia dikenali sebagai plastik sekali pakai dan boleh meletup atau mengeluarkan sisa cecair toksik apabila terdedah kepada UV dan kepanasan yang berpanjangan. EcoWash menyenaraikan bahan PET, polyethylene terephthalate, teratas sebagai bahan paling berbahaya. Bagaimanapun, ia dikatakan plastik yang selamat kerana tidak mengandungi BPA, bisphenol A, satu bahan kimia yang ditambah kepada kebanyakan produk komersial termasuk bekas makanan dan produk kebersihan. Namun pada hakikatnya, plastik yang tidak ditambah BPA mungkin mengandungi bisphenol S ataupun bisphenol F. Kedua-dua bahan ini juga toksik dan boleh meresap ke dalam sel-sel di tubuh manusia. Ia mendatangkan penyakit seperti muntah, cerit-berit dan ulcer perut. Nah,
Sebab itu, kita menolak kemasukan plastik dari negara-negara luar, tidak kira sama ada memiliki lesen atau secara haram. Justru amat menghairankan apabila Tuan Ibrahim berkata sisa plastik tersebut adalah bersih, homogenes dan memenuhi kriteria seperti mana yang telah disyaratkan dalam lesen import sisa plastik Approved Permit kepada pengimport. Katanya, perkara itu disahkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN. Tuan Ibrahim berkata selaku Competent Authority iaitu pihak bertanggungjawab terhadap Convention Basel, JAS mengesahkan bahawa sisa plastik tersebut mematuhi kriteria B3011 Convention Basel. Pengimportan sisa plastik B3011 ini tidak memerlukan prosedur Prior Informed Consent PIC dan notifikasi daripada negara pengeksport, katanya. Adalah amat mengecewakan apabila Malaysia masih mengimport sampah plastik seolah-olah tidak cukup lagi plastik yang dibuang bertaburan di merata tempat. Siapa pun tak mahu kerana bahan buangan itu adalah sampah. Justru, Jom Channel membawa ke hadapan Tuan Ibrahim soalan ini. Sejak bila sampah jadi bersih? Kisah sampah bersih dan abang besar adalah dua contoh tahap kualiti Menteri-Menteri Kerajaan Perikatan Nasional yang turut didukung oleh UMNO. Sekarang sudah jelas, Menteri dan Timbalan Menteri dilantik untuk memegang jawatan termasuk yang dicipta khas bukan kerana keperluan kepada kebijaksanaan mereka tetapi kerana mahu memberi ganimah. Akhirnya, Kabinet membentuk saiz yang tidak munasabah bagi sebuah negara yang penduduknya hanya 32 juta. Tidak mengapa kalau mereka kompeten dan dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang. Namun, selama setahun rakyat disajikan dengan tingkah laku yang melucukan, menjelekkan dan ada kalanya menghina intelektual rakyat yang dirampas mandat mereka. Penyokong kerajaan tepuk atap ini memaki hamun menteri dan timbalan Menteri Pakatan Harapan sehingga ada yang dilabel sesat oleh pentaksub parti tertentu. Pemimpin Perikatan Nasional pula berkata kononnya dalam Pakatan Harapan tidak kompeten semasa mentadbir negara dalam 22 bulan sehingga Islam terancam, bangsa terancam dan kedudukan Raja-Raja Melayu juga terancam. Kononnya Kerajaan Pakatan Harapan gagal. Lalu rampasan kuasa adalah wajar. Namun, di sebalik soal kegagalan itu, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata Pakatan Harapan boleh menunaikan lebih banyak janji pilihan rayanya termasuklah pemansuhan tol jika tidak dibantah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sesetengah anggota Kabinet ketika itu. Ada dalam kalangan kami yang cuba sedaya upaya untuk mendapatkan konsensus Kabinet mengenainya tetapi ia sukar. Jadi, ia mengambil masa, katanya dalam wawancara dengan Free Malaysia Today pada 28 Mac lalu. Beliau mendakwa langkah kerajaan juga dihalang oleh daulah terpendam yang enggan melaksanakan dasar kerajaan Pakatan Harapan. Menurut Free Malaysia Today, dalam janji pemansuhan tol, bekas Menteri Kewangan itu berkata Mahathir membantah sebarang pengurangan kadar tol atas alasan janji pilihan raya itu tak boleh dilaksanakan. Guan Eng berpendapat pemansuhan tol adalah sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan dan patut dilaksanakan. Namun, pemansuhan itu tidak pernah berlaku walaupun berjaya mengurangkan kadar tol sebanyak 18% di beberapa lebuh raya dengan konsesi dilanjutkan. Guan Eng berkata kadar tol akan dikurangkan secara berperingkat dalam 5 tahun sebelum pemansuhan sepenuhnya. Cuma kami tiada masa untuk melaksanakan transformasi kerajaan secara menyeluruh ketika berkuasa selama 22 bulan, ujar Guan Eng. Persoalannya, adakah kini negara semakin baik? Ironisnya, Menteri dan Timbalan Menteri Pakatan Harapan yang menyumbang kepada aspek pentadbiran tidak kompeten itu kini berada bersama dalam gerombolan 70 orang ahli Kabinet termasuk Perdana Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kebimbangannya tentang masalah ekonomi negara yang menjejaskan isu lain seperti hutang rakyat. Menurut Anwar, sebilangan besar hutang ini adalah hutang pinjaman perubahan dan kenderaan dan ini adalah kesan langsung dari Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan kerajaan. Hutang kad kredit juga mencanak naik dan berada di tahap yang merunsingkan. Beliau berkata rakyat tidak ada pilihan dalam mendepani masalah ini kecuali membuat pinjaman baharu yang meletakkan mereka dalam beban hutang yang berpanjangan. Anwar yang pernah menjadi Menteri Kewangan dalam era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, International Monetary Fund IMF menyarankan agar Malaysia melancanakan dasar dan kebijakan baharu bagi menangani masalah kesenjangan bagi menangani kesan beban kewangan pada warga miskin dan tersisih.
Masalah hutang ini sekiranya tidak ditangani dengan baik, ia akan tambah melambatkan fasa pemulihan ekonomi pada tahun ini. Malah untuk beberapa tahun akan datang, juga sekiranya kerajaan yang ada pada hari ini tidak berbuat apa-apa, ujarnya. Beliau menyarankan Perdana Menteri agar segera mengarahkan pasukan ekonominya untuk memikirkan strategi yang baharu dalam meringankan beban rakyat saat ini melebihi kepentingan kroni dan para cukong. Secara tradisinya, dalam sistem demokrasi kita, pemimpin yang tidak ada keyakinan dan mandat daripada rakyat akan segera meletakkan jawatan dari terus memalukan diri sendiri, tegas Anwar. Jika kalian berpendapat Kerajaan Pakatan Harapan dahulu sangat teruk, mengapa kalian menyokong kumpulan pengkhianat yang menjadi sebahagian besar daripada penyumbangnya? Tidak lain tidak bukan, langkah Sheraton hanyalah semata-mata untuk memenuhi impian seseorang menjadi Perdana Menteri selain kebencian yang melampau kepada sosok Anwar Ibrahim dan DAP. Sedangkan berbanding dengan Tuan Ibrahim yang tiada latar belakang sains dan gagal menjelaskan mengapa sampah boleh jadi bersih, Menteri Pakatan Harapan secara keseluruhannya jauh lebih kompeten kerana memiliki kelayakan akademik yang sesuai, kecuali mereka yang sudah menyeberang bersama katak-katak politik menyertai Perikatan Nasional. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai kanan sebuah agensi kerajaan kerana disyaki terlibat dengan sindiket kartel projek kerajaan bernilai berbilion ringgit. Menurut Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki, lelaki tersebut dipercayai menerima rasuah untuk membocorkan maklumat berhubung spesifikasi projek pada ketua kartel bagi memudahkan penyediaan dokumen untuk tender. Pegawai kanan berusia 38 tahun itu dipercayai terlibat dalam kerja penyediaan Bill of Quantity bagi projek yang ditawarkan oleh agensi kerajaan tersebut. Menurut laporan, pegawai terbabit ditahan di rumahnya di Ampang. Hasil risikan mendapati suspek disyaki menerima rasuah sebanyak RM300,000 bagi maklumat yang disalurkan pada ketua kartel projek kerajaan berkenaan. Terdahulu, media melaporkan 7 individu direman 6 hari berkaitan sindiket kartel projek yang memonopoli 345 tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan. Turut ditahan ialah ketua kartel berusia 47 tahun. SPRM percaya telah berjaya melumpuhkan sindiket kartel projek dan tender kerajaan yang dianggarkan bernilai mencecah 3.8 bilion ringgit. Menurut SPRM, kartel yang memonopoli ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan itu telah beroperasi sejak tahun 2014 sehingga sekarang. Laporan Berita Harian menyebut bahawa ketua kartel berkenaan mengawal lebih 150 buah syarikat yang digunakan untuk memasuki tender atau sebut harga di kementerian dan agensi yang menjadi sasarannya. Suspek menggaji beberapa individu sebagai pengarah syarikat yang sebenarnya dimiliki olehnya sendiri. Tumpuan sindiket ialah terhadap projek penyelenggaraan kemudahan dan projek pembangunan, lapor Berita Harian. Kini seorang daripada orang dalam yang digunakan oleh kartel untuk melancarkan kerja-kerja jahatnya telah ditahan. Modus operandi kartel ialah membayar rasuah kepada orang dalam untuk mendapat maklumat berhubung spesifikasi, harga siling, harga jabatan, jumlah penyertaan, kelayakan syarikat dan masa yang sesuai untuk menghantar borang tender dan sebut harga. Taktik mengepung harga iaitu dengan menyertai sesuatu tender dengan menggunakan sejumlah besar syarikat yang berada di bawah kawalan ketua sindiket. Syarikat terbabit akan memasuki tender mengikut harga berbeza berdasarkan harga siling yang ditetapkan, kata sumber dipetik Berita Harian. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mendedahkan bahawa sekurang-kurangnya 34 pegawai dan anggota dari agensi penguatkuasaan terlibat dan melindungi penjenayah yang diketuai Datuk Sri Nicky Liao, geng Nicky, yang dikesan mula beroperasi pada tahun 2014. Katanya terdapat anggotanya yang membocorkan maklumat operasi sehingga Nicky Liao yang juga pengasas Winner Dynasty Group sempat melarikan diri dan membawa banyak wang tunai. Seramai 118 individu ditahan menerusi 70 serbuan dalam operasi pelican 3.0 bagi menahan anggota kumpulan geng Nicky yang didalangi
pada 20 sehingga 28 Mac lalu. Kebetulan mereka mula beroperasi pada tahun yang sama iaitu tahun 2014. Kebetulan juga Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ mendakwa dana bernilai 4.5 bilion US dollar iaitu kira-kira 18.6 bilion ringgit disedut dari 1MDB antara tahun 2009 hingga tahun 2014. Bermaharaja lela sungguh gerombolan kleptokrasi di negara ini sejak tahun 2014. Mereka masih muda tetapi hanya tahu berfikir bagaimana hendak cepat menjadi kaya walaupun dengan apa cara sekalipun. Parti Politik Melayu Islam mendakwa mempunyai berjuta-juta keahlian. Pemimpin mereka kaya raya. Silapnya di mana? Sebab itu Jom Channel berkata, busuk ikan mula di kepala. Naratif negara, agama dan bangsa terancam, mungkin ada benarnya. Tetapi yang mengancam bukan Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah hanya 22 bulan. Sebaliknya, mereka merupakan sebahagian daripada penjawat awam yang lemah nilai etika sehingga sanggup bersekongkol dengan cukong korporat yang tamak dan jahat. Kartel apa lagi yang akan terbongkar? Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.